Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Alia Alisha Husna binti Suhaimi. Saya memegang kad nombor metrik di 2010152. Pada hari ini, saya akan membuat video tentang simulasi pengajaran matematik yang kreatif bersama dengan kanak-kanak. Tidak dilupakan juga, video yang saya buat ini khas ditujukan untuk pensyarah saya yang tersayang iaitu Puan Nur Syakira binti Baharudin. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Aktiviti yang akan saya lakukan ini sesuai dilakukan untuk kanak-kanak yang berumur 3 tahun dan ia mempunyai tema yang tersendiri, iaitu tema haiwan. Video aktiviti saya ini diberi tajuk Mari Menyuruh Nombor mengikut bilangan haiwan yang sama. Fokus utama saya membuat aktiviti ini adalah bagi meningkatkan perkembangan awal matematik dan pemikiran logik dalam diri seorang kanak-kanak di peringkat yang lebih awal. Objektif aktiviti yang saya lakukan ini adalah bagi melatih pergerakan motor halus dalam diri kanak-kanak apabila mereka sedang menyuruh nombor berkenaan soalan yang diberikan dalam setiap gambar. Selain itu, ia juga dapat membantu kanak-kanak dalam mewarna gambar haiwan yang diberikan supaya dapat melatih diri mereka agar menjadi lebih kreatif. Assalamualaikum murid-murid semua. Semua sihat? Sihat, cikgu. Alhamdulillah. Seronok tak cuti? Seronok. Seronok? Kamu semua buat apa? Main basikal. Lepas tu camping, cikgu. Uish, macam-macam aktiviti yang awak semua buat sepanjang cuti ni kan? Okey, jadi kamu semua dah berpuas cuti kan? Jadi hari ini, jom kita fokus dekat aktiviti pembelajaran kita. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, good. So, hari ni, cuba teka kita nak belajar tentang apa? Tumbuh-tumbuhan ke, cikgu? Bukan. Tapi, insyaAllah satu hari nanti cikgu akan nak jawab pasal itu, ya? Haiwan, cikgu. Ya, betul. Pasal haiwan. Aktiviti kita hari ini, kita akan belajar pasal haiwan. Awak semua suka haiwan apa? Arnab, ikan, singa. Uish, awak suka haiwan singa? Kenapa? Sebab comel, cikgu. Oh, sebab dia comel ke? Oh, comel Okey, tak apa. Okey, jadi hari ni nak tak kalau kita belajar pasal haiwan kucing? Kucing. Okey, jom kita belajar pasal haiwan kucing. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak bagi kamu bahan-bahan yang kamu perlukan untuk menghasilkan aktiviti ini. Okey, jadi alatan yang pertama adalah pensel. Yang kedua adalah pemadam. Yang ketiga adalah pembaris. Yang keempat adalah kertas latihan aktiviti menyuruh berkaitan dengan haiwan. Okey, sekejap lagi cikgu akan bagi So sekarang ni, mari kita belajar pasal nombor. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti menyuruh kita kena tahu apa itu maksud nombor. Okey, cikgu akan terangkan. Maksud nombor adalah sesuatu bilangan atau angka dalam sesuatu nombor. Okey, kamu semua dah bersedia untuk belajar pasal nombor? Sedia, cikgu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama adalah perkataan ini. Okey, ikut cikgu mengeja ya. S-A-S-A T-U-Tu Satu. Okey, lagi sekali. S-A-S-A T-U-Tu Satu. Okey, pandai. Kamu semua nak tahu tak bentuk satu macam mana? Okey, jom kita tengok bentuk nombor satu. Oh, bentuk nombor satu mempunyai garisan yang lurus. Okey, jadi kalau kamu nak kenal nombor satu, senang je. Kamu hanya perlu ingat nombor satu mempunyai satu garisan yang lurus. Okey? Okey, jom kita pergi nombor seterusnya. Okey, kamu tengok anak panah ni, dia pergi ke mana? Dia pergi ke nombor yang ini. Okey, jadi ini adalah nombor yang seterusnya. Jom kita mengeja dulu. Diudu. A-A. 2. Okey, lagi sekali. Diudu. A-A. 2. Okey, jom kita tengok nombor 2 pula. Oh, nombor 2 mempunyai bentuk lengkungan dan mempunyai garisan yang lurus di belah kanan.
Jadi, ini adalah bentuk nombor 2 ya. Okay, jom kita pergi nombor seterusnya. Okey, seterusnya adalah di bulatan ini. Okey, mari ikut cikgu mengeja. TIT, GEGA, 3. Lagi sekali. TIT, GEGA, 3. Okey, bentuk nombor 3 adalah berbentuk seperti ini. Okey, bentuk nombor 3 ni kamu hanya perlu bayangkan perut seseorang manusia yang kecil dan perut seseorang manusia yang besar. Okey, kamu tengok bentuk yang pertama adalah bentuk perut yang kecil dan yang kedua adalah bentuk perut yang besar. Itu adalah bentuk nombor 3. Okey, jom kita pergi ke bulatan yang seterusnya. Okey, ikut cikgu mengeja. EM-PEM, EM-EM, PAT 4. Lagi sekali. EM-EM, PAT 4. Okey, jom kita tengok bentuk nombor 4 pula. Nombor 4 berbentuk seperti ini. Bentuk 4 berbentuk macam ni ya. Okey, jom kita pergi bulatan seterusnya. Tengok anak panah, dia pergi ke mana? Dia pergi ke sini ke? Oh, tak. Habis tu dia pergi ke mana? Sini? Oh, bukan juga. Habis tu? Oh, dia naik ke atas. Okey, seterusnya adalah ini. Mari ikut cikgu mengeja ya. LI, MA, 5. Okey, lagi sekali. LI, MA, 5. Okey, pandai. Jom kita tengok nombor 5 pula. Oh, nombor 5 pun ada bentuk yang ada bentuk bulatan yang besar di bahagian bawah dan garisan lurus di bahagian kanan. Okey, jadi ini adalah nombor 5 ya. Seterusnya adalah NAM 6. Okey, pandai. Jom kita tengok nombor 6 pula. Nombor 6 berbentuk seperti ini. Berbentuk melengkung dan mempunyai bulatan di bahagian bawah. Okey, jom kita pergi nombor seterusnya. Seterusnya adalah perkataan ini. Ikut cikgu mengeja ya. TU2, JUH 7. Lagi sekali. TU2, JUH 7. Pandai. Okey, jom kita tengok bentuk nombor 7 pula. Bentuk nombor 7 adalah berbentuk seperti ini. Okey, seterusnya adalah bulatan di bahagian bawah ini pula. LA lah. PAN 8. Okey, jom kita tengok nombor 8 pula. Nombor 8 ada sesuatu bentuk yang bersambung seperti bentuk bulat. Okey, seterusnya SEM, BIB, LAN 9. Lagi sekali. SEM, BIB, LAN 9. Okey, jom kita tengok nombor 9 pula. Wah, ini adalah nombor 9. Mempunyai bulatan di bahagian atas dan garisan lurus di bahagian bawah. Okay, seterusnya. Tamat. Maknanya ini adalah nombor yang terakhir untuk kita belajar pada hari ini. Okey, jom ikut cikgu mengeja. SISA, PUPU, LUH loh. 10. Lagi sekali. SISA, PUPU, LUH loh. 10. Okey, jom kita tengok nombor 10. Wah, kamu semua ingat tak depan ni nombor berapa? Garisan lurus. Nombor berapa ya murid-murid? 1, Betul. cikgu. Ini adalah nombor 1 dan ini adalah nombor 0. Jadi ini adalah angka yang dipanggil sebagai apa murid-murid?
pandai 10 jawapannya. Okey murid-murid, jadi semua dah bersedia untuk belajar tentang haiwan pada hari ini? Sedia, cikgu. Okey, jadi hari ini cikgu nak kamu kenal seekor haiwan yang dipanggil kucing. Apa dia murid-murid? Kucing. Pandai. Okey, jadi siapa tahu kucing berbentuk seperti apa? Leher panjang. Leher panjang? Bukan Aiman, itu adalah haiwan zirafah. Okey, tak apa. Biar cikgu kenalkan kamu dengan haiwan kucing ya. Haiwan kucing adalah haiwan yang berbentuk seperti ini. Comel tak kucing ni? Comelnya. Kan? Okey. Kalau kamu nak tahu, haiwan kucing ini mempunyai 4 bilangan kaki. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4. Okey, pandai. Haiwan kucing ini juga mempunyai ekor yang panjang dan mempunyai 2 biji mata. Haiwan kucing ini juga mempunyai pelbagai warna. Antaranya adalah warna hitam, warna oranye, warna putih. Agak-agak warna apa lagi ya? Warna apa lagi yang kamu pernah nampak? Coklat. Ya, warna coklat. Pandai Siti. Okey murid-murid, tadi cikgu dah kenalkan kamu dengan haiwan apa? Kucing. Okey, good. Siapa ingat haiwan kucing ada berapa banyak bilangan kaki? 4. Berapa? 4. Pandai. Okey. Boleh tak sesiapa tolong ejakan perkataan 4 dekat cikgu? Cikgu tak tahulah macam mana nak eja nombor 4. Okey, silakan Sarah. Pandai. Betul Sarah eja. Jom kita mengeja sama-sama nak. Okey, jom. Empat. Okey, jadi sekarang cikgu akan mengedarkan kertas latihan yang cikgu telah sediakan untuk awak semua. Okey, tengok. Dalam kertas latihan ni pun ada gambar haiwan kucing. Kan kita baru lepas belajar pasal kucing tu. Tengok, kucing mempunyai 4 bilangan kaki. 1, 2, 3, 4. Dan mempunyai ekor yang panjang. Dan mempunyai 2 biji mata. Okey. Jadi kamu semua dah bersedia untuk membuat aktiviti ini? Okey, sebelum cikgu terlupa, nama aktiviti ini dipanggil menyurir. Okey, jadi mari cikgu tunjukkan cara untuk menyurir untuk awak semua, okey? Okey murid-murid, jadi hari ini cikgu akan mengajar kamu cara-cara untuk menyurir. Okey, kamu nampak tak bulatan kecil-kecil yang ada pada nombor ini? Okey, cara untuk kamu menyurir senang je. Kamu hanya perlu letak mata pensel di sini dan kamu hanya perlu menggerakkan tangan dan jari mengikut bilangan titik-titik ini. Okey, kamu hanya perlu memastikan bilangan titik ini bercantum dengan titik yang lain. Okey, nampak? Okey, jom kita pergi dekat nombor seterusnya. Seterusnya adalah nombor 2. Okey, tengok ya. Cikgu bermula daripada titik sini. Dan mengikut sambungan titik-titik yang lain. Okey, jadi selepas dekat sini kita kena pergi ke arah kanan. Okey, nampak tak? Okey, maaf ya. Tak bergabung. Okey, seterusnya adalah nombor ini. Kita bermula di titik yang pertama. Kita jalan. Slow-slow. Okey, berhenti di sini. Dan kita sambung lagi. Jalan. Sampai dekat titik terakhir yang kita nampak. Okey, faham semua? Okey, jadi Humairah dah bersedia untuk membuat aktiviti menyurir pada hari ini?
Ya. Okey, jom kita mulakan. Jom kita tengok gambar pertama. Ada berapa banyak bilangan kucing dalam gambar pertama, Humaira? 1, 2. Okey, pandai. Jadi, Humaira kena suruh nombor berapa antara 3 kotak ini? Ni. Pandai. Okey, mula menyuruh sekarang. Mara pastikan ikut bulatan tu betul-betul tau. Okey. Okey, pandai. Jom kita tengok gambar nombor 2 pula. Berapa banyak bilangan kucing dalam gambar nombor 2 ni, Humaira? 1. Pandai. Okey, jadi Humaira kena suruh nombor berapa? 1. Pandai. Okey, gambar seterusnya. Dalam petak nombor 3, berapa banyak bilangan kucing ni, Humaira? 3 tambah 2 jadi 5. Bukan. Pandai. Okey, Humaira, No, berapa bukan banyak 5 lah. bilangan kucing dalam gambar ni, Humaira? 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah 3. okey, jadi Humaira kena suruh nombor berapa? 3. Pandai. Okey, good. Okey, jadi ini adalah kertas latihan yang Humaira telah buat untuk aktiviti menyuruh kita tadi. Okey, jom kita tengok. Gambar pertama, Humaira telah menyuruh nombor 2. Jadi, bilangan kucing pun ada 1, 2. Jadi, Humaira menjawab soalan dengan betul. Okey, jom kita tengok gambar nombor 2 pula. Di petak nombor 2 ini hanya mempunyai 1 ekor kucing dan Humaira telah menyuruh nombor 1 dengan betul. Okey, yang ketiga pula mempunyai 1, 2, 3 ekor kucing. Humaira juga telah menjawab soalan dengan betul. Jadi, Humaira telah mendapat markah yang penuh dalam aktiviti ini. Okey, jadi selesai sudah aktiviti kita pada hari ini. Okey, tadi kita telah buat aktiviti apa, murid-murid? Menyuruh. Pandai, aktiviti menyuruh. Okey, jadi kamu semua telah buat dengan baik dan sangat cantik semasa proses aktiviti menyuruh tersebut dijalankan. Jadi, sekarang cikgu nak panggil nama kanak-kanak yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul dan kanak-kanak yang menyertai aktiviti ini. Okey, jom kita tengok. Nama pelajar yang pertama yang menjawab semua soalan dengan betul adalah Humaira. Okey, Humaira sila datang ke depan. Okey, nah ini adalah hadiah sebab kamu berjaya jawab semua soalan dengan betul ya. Okey, jom kita tengok pelajar nombor 2 pula. Pelajar nombor 2 adalah
Aiman. Okey, Aiman sila datang ke depan. Okey, Tanya kerana menjawab soalan dengan betul. Okey, seterusnya adalah pelajar yang mewarna gambar kucing dengan cantik dan menarik. Okey, jom kita panggil nama pelajar tersebut adalah Sarah. Okey, Sarah, Tanya, sila ke depan untuk ambil hadiah. Pada pendapat saya, kanak-kanak akan lebih memudahi tentang pembelajaran jika mereka digalakkan dengan alat bantuan mengajar yang boleh membantu mereka supaya cepat memahami tentang sesuatu pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, alat bantuan mengajar yang telah saya reka ini mempunyai warna di setiap perkataan. Ini boleh membuatkan mereka membezakan setiap perkataan mempunyai bunyi yang berbeza. Saya juga menggunakan pelbagai jenis warna di setiap nombor yang telah dilabelkan di setiap tempat. Ini bagi menggalakkan mereka untuk melihat nombor ini kerana saya telah menggunakan pelbagai jenis warna yang menarik di setiap nombor yang telah disediakan ini. Tujuan saya membuat anak panah di setiap buletin ini adalah supaya kanak-kanak tersebut boleh tahu di manakah hala tuju nombor tersebut selepas nombor yang pertama. Sebagai contoh, anak panah ini menunjukkan arah ke bawah. Jadi, kanak-kanak tersebut perlulah melihat bulatan di bahagian bawah dan mengikut setiap anak panah bulatan yang telah disediakan. Kelebihan aktiviti ini adalah kanak-kanak akan lebih mudah memahami tentang haiwan kerana guru telah menggunakan gambar haiwan kesukaan mereka, iaitu kucing. Kekurangan yang terdapat dalam aktiviti ini pula adalah kanak-kanak perlu menyelesaikan aktiviti menyurai dengan cepat. Jadi, sebagai seorang guru, mereka perlu bertindak dengan menambah penambahbaikan dengan memberi lebihan masa kepada kanak-kanak yang tidak terlalu mahir menjawab soalan yang diberikan. Itu sahaja video saya pada kali ini. Jumpa lagi.